Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini saya akan bincangkan topik yang sangat penting dalam sejarah, iaitu mengenai Perang Dunia Kedua. Okey, siapa yang dah lihat video saya pada sebelum-sebelum ini, kamu dah lihat saya dah terangkan tentang Perang Dunia Pertama. Okey, bagaimana tercetusnya Perang Dunia Pertama. Okey, apa kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama, negara-negara yang terlibat dan apa kesan-kesan Perang Dunia Pertama. Dan untuk hari ini saya akan fokuskan kepada Perang Dunia yang kedua, iaitu terjadi selepas Perang Dunia Pertama. Okey, kalau kamu tengok dalam slide saya dekat situ. Okey, bagaimana tercetusnya Perang Dunia Kedua? Okey, kita tengok dulu. Ini adalah gambaran peta dunia. Kalau kamu tengok situ, ini adalah peta dunia, dan macam biasa saya akan tunjukkan negara apa saja yang terlibat dengan Perang Dunia Kedua. Okey, dan kalau tengok kat situ, ini adalah tanah Melayu. Okey, dan warna kuning itu adalah antara negara yang terlibat dengan Perang Dunia Kedua. Dia lebih banyak ya penlibatannya daripada negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Kamu tengok kat situ. Nanti saya akan terangkan selepas ini apa negara-negara yang terlibat dan negara mana yang masuk satu geng dan negara mana yang masuk geng yang satu lagi. Lepas ini saya akan terangkan. Okey. Dan macam biasalah, kalau kita bercakap tentang Perang Dunia, tak kiralah Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia Kedua ke, okey, dianya harus dilihat terhadap 4 perkara penting. Yang pertama adalah kamu kena lihat apa faktor ataupun punca peperangan tersebut berlaku. Okey, sebab peperangan tak akan berlaku tanpa ada punca-punca yang tertentu. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang kamu kena tahu adalah mengenai negara-negara yang terlibat. Apa saja negara yang terlibat? Adakah tanah Melayu terlibat sekali dengan Perang Dunia Kedua? Apakah negara yang terlibat? Apa saja pakatan-pakatan yang muncul? Itu adalah perkara kedua yang kamu kena tahu dalam kamu melihat peristiwa Perang Dunia Kedua. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kamu kena tengok bagaimana kronologi. Apa ini kronologi? Kronologi adalah susunan peristiwa Perang Dunia tersebut. Bagaimana susunan peristiwa? Peristiwa apa yang bermula dahulu dan bagaimanakah peristiwa itu berkembang dan apa kesinambungan daripada satu peristiwa kepada satu peristiwa yang lain, dan bagaimanakah pengakhiran Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua? Adakah perang itu telah berjaya atau telah mampu memberi perubahan kepada dunia ataupun tidak? Itu kita akan tengok daripada kronologi peristiwa Perang Dunia Kedua. Okey, dan perkara yang keempat kamu kena tahu adalah mengenai apakah kesan-kesan perang terhadap dunia. Apakah kesan perang terhadap dunia dan apakah kesan perang terhadap negara-negara yang berperang? Itu adalah benda yang keempat yang kamu kena belajar bila kamu bercakap tentang Perang Dunia Kedua. Okey, so 4 benda ini saya akan sentuh, okey, dalam video saya ini. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, kita sentuh mengenai punca-punca Perang Dunia Pertama. Kalau kamu tengok dalam slide saya tu, okey, punca yang pertama boleh terjadinya Perang Dunia Kedua adalah disebabkan oleh kegagalan perjanjian Versailles. Kalau kamu mengikuti peristiwa Perang Dunia Pertama, kamu tahu bagaimana pengakhiran Perang Dunia Pertama. Okey, bagaimana kekalahan kuasa tengah di tangan kuasa bersekutu menyebabkan Jerman dan sekutu-sekutunya dipaksa untuk menandatangani perjanjian Versailles yang berat sebelah. Okey, dan disebabkan perjanjian ini berat sebelah, ianya menyimpan perasaan dendam dalam diri negara Jerman, sebab Jerman merasakan semua kesalahan yang berlaku dalam Perang Dunia Pertama diletakkan pada dia. Jadi dia menyimpan dendam dekat situ. Jadi di sinilah apabila kamu akan lihat
Perjanjian Versailles atau Perjanjian Keamanan Dunia yang menutup Perang Dunia Pertama telah gagal. Kerana apa dikatakan gagal? Disebabkan perjanjian ini diingkari oleh Jerman. Jerman mengingkari Perjanjian Versailles yang menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Okey, itu sebab yang pertama, kegagalan Perjanjian Versailles. Okey, sebab yang kedua adalah disebabkan oleh dendam Jerman. Jerman berdendam, okey, disebabkan kesan peristiwa Perang Dunia Pertama, semua kesalahan diletakkan kepada negara Jerman. Kononnya Jerman yang bersalah. Jerman yang memulakan peperangan Perang Dunia Pertama. Jadi semua kerugian wilayah-wilayah Jerman semua dibahagikan, okey, menjadi negara-negara yang baru. Jadi Jerman tak puas hati. Kenapa negara dia yang dipersalahkan? Di situlah di mana Jerman telah menyimpan dendam untuk membalas dendam terhadap negara-negara yang pernah menjatuhkan Jerman. Okey, itu sebab yang kedua, sebabkan dendam Jerman. Dan yang ketiga adalah kejatuhan ekonomi. Ini satu benda yang sangat penting juga. Okey, kenapa boleh terjadinya Perang Dunia Kedua? Akibat kejatuhan ekonomi. Okey, ekonomi dunia dahulu pernah berlaku kemelesetan. Okey, pernah jatuh merundum, menyebabkan banyak negara-negara ini mula bertelagah antara satu sama lain. Itu menyebabkan jadinya Perang Dunia Kedua akibat kejatuhan ataupun kemelesetan ekonomi. Okey, dapat dekat situ Bergerak kepada poin yang keempat ataupun faktor yang keempat, disebabkan apa boleh terjadinya Perang Dunia Kedua ni? Okey, disebabkan oleh kemunculan ideologi Nazi dan juga fascism. Apa benda Nazi dan fascism ini? Okey, Nazi merupakan satu ideologi, dan Nazi dan fascism ini merupakan satu ideologi yang diwujudkan oleh seorang individu yang orang kata merupakan sebuah fahaman. Okey, sekarang kita akan kalau kau tengok dalam slide saya tu, kamu nampak ini adalah dua fahaman yang muncul di barat. Yang pertama adalah fahaman Nazi, satu fahaman ideologi politik yang diwujudkan di negara Jerman. Okey, dan pengasasnya adalah Adolf Hitler. Kalau kamu mengikuti perkembangan sejarah dunia, kamu akan dapat tahu bahawa Adolf Hitler ini adalah antara individu atau insan yang paling kejam di dunia. Sebabkan apa? Disebabkan oleh tindakan-tindakan yang beliau lakukan semasa Perang Dunia Kedua. Dan kalau kamu tengok dekat situ, itu adalah wajah Adolf Hitler. Okey, dan bukan hanya ada fahaman Nazi ataupun ideologi Nazi yang wujud dekat Jerman. Ada satu lagi ideologi yang digelar sebagai fasisme atau fascism yang diasaskan di negara Itali oleh Benito Mussolini. Ini satu lagi fahaman ideologi politik, dan ini adalah gambar Benito Mussolini. Dan ini adalah dua fahaman yang muncul. Okey, dan dua fahaman inilah yang telah menjadi pencetus kepada Perang Dunia Kedua. Okey, so kamu kena ingat dalam Perang Dunia Kedua dia akan banyak keluar mengenai Nazi dan juga fascism. Okey, itu adalah sebab yang keempat, kemunculan ideologi baru iaitu Nazi dan juga fascism. Okey, kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut mengenai Nazi dengan fascism ini, kalau ikut silibus SPM, kamu tidak akan belajar maksud atau secara mendalam apa itu fascism ataupun apa itu Nazi. Tapi kalau kamu ingin belajar, kamu akan belajar pada peringkat yang lebih tinggi, di peringkat universiti, kamu akan belajar apa itu Nazi, apa itu fahaman Nazi, dan apa beza Nazi, fascism, dan ada lagi fahaman seperti komunis. Itu merupakan kita panggil sebagai fahaman ataupun ideologi. Okey, cuma untuk silibus SPM, kamu just tahu semasa Perang Dunia Kedua, peperangan ini berlaku akibat daripada negara-negara yang mempunyai fahaman-fahaman ideologi yang berbeza seperti Nazi dan juga fascism. Okey, itu sebab yang keempat. Sebab yang kelima kenapa boleh tercetusnya Perang Dunia Kedua adalah disebabkan oleh penggabungan kuasa besar. Okey, kuasa-kuasa besar mana yang bergabung ini?
Okey, penggabungan kuasa besar antaranya kalau kamu tengok dekat dalam slide saya tu, saya tunjuk ada dua kuasa yang berperang antara satu sama lain, iaitu antara kuasa bersekutu yang disertai oleh Britain, oleh British, oleh Perancis, Amerika, dan nanti saya akan tunjukkan negara-negaranya. Dan satu lagi pakatan adalah kuasa paksi. Kuasa paksi ini disertai oleh Jerman, Itali dan juga Jepun. Tiba-tiba pula ada Jepun. Padahal Jepun duduk jauh dekat Asia Tenggara, tiba-tiba Jepun boleh join perang dunia. Kenapa? Lepas ini saya akan terangkan bagaimana Jepun boleh join negara ataupun boleh join perang dunia kedua. Cuma yang kamu kena tahu, peperangan ini berlaku antara dua kuasa, kuasa bersekutu dan juga kuasa paksi. Itu yang paling penting, okey? Okey, seterusnya kita akan tengok itu sebab yang kelima, boleh tercetusnya perang dunia kedua. Kita tengok sebab yang terakhir iaitu sebab yang keenam, kenapa boleh terjadinya perang dunia kedua adalah kegagalan Liga Bangsa. Kalau kamu ikuti perkembangan perang dunia pertama, kamu akan tahu selepas terjadinya perjanjian Versailles yang memaksa Jerman menanggung kerugian perang dunia, okey, kuasa bersekutu telah menubuhkan Liga Bangsa. Okey, apa tujuan ataupun motif ditubuhkan Liga Bangsa? Kononnya Liga Bangsa ini bertujuan untuk menjaga keamanan dunia dan untuk memastikan Jerman tidak melakukan kekacauan di dunia semula selepas Perang Dunia Pertama. Tetapi kita dapat lihat bila tercetusnya Perang Dunia Kedua dan Jerman bangkit kembali untuk menyerang dunia, di situlah kita lihat bahawa Liga Bangsa tidak berperanan langsung dalam menghalang kemarahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Nampak tak? Liga Bangsa yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dunia pun tidak dapat menjaga keamanan dunia. Sebab itu dia kata faktor terjadinya Perang Dunia Kedua adalah disebabkan oleh kegagalan Liga Bangsa itu sendiri. Okey, nampak tak? Okey, ini adalah antara faktor-faktor kenapa boleh tercetusnya Perang Dunia Kedua. Okey, dapat dekat situ. Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Itu adalah perkara pertama. Kita dah tahu tentang faktor Perang Dunia Kedua. Okey, kenapa boleh terjadinya Perang Dunia Kedua? Sekarang kita beralih kepada perkara yang kedua, iaitu kita nak lihat apa je negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sekarang kita akan tengok. Okey, Perang Dunia Kedua terjadi antara dua negara, okey, atau bukan dua negara, antara dua pakatan, iaitu yang pertama adalah Pakatan Kuasa Bersekutu dan juga Pakatan Kuasa Paksi. Nama dia Kuasa Paksi. Okey, kalau dahulu Perang Dunia Pertama kita ada kuasa tengah dengan kuasa bersekutu. Tapi Perang Dunia Kedua kita ada kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Apa saja negara yang join kuasa bersekutu dengan kuasa paksi ni? Sekarang kita akan tengok. Contoh negara yang menyertai kuasa bersekutu adalah seperti British, Perancis, USSR. Apa ini USSR? USSR adalah Soviet Union. Okey, ia merupakan satu negara. Kalau pada hari ini kita tak ada dah negara Soviet Union. Hari ini kita kenali sebagai Rusia. Tapi dahulu tidak wujud Rusia, tapi dikenali sebagai USSR. Okey, ataupun Soviet Union dalam bahasa Inggeris. Okey, dan juga kita ada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat pula nak join Perang Dunia Kedua. Kalau Perang Dunia Pertama dia tak join secara direct, tapi dalam Perang Dunia Kedua dia join secara direct. So ini adalah 4 negara-negara utama dalam kuasa bersekutu. Tapi sebenarnya ada negara-negara kecil lagi yang join kuasa bersekutu. Tapi 4 ini adalah yang paling penting dan banyak memberi kesan kepada Perang Dunia Kedua. Okey, bagaimana pula dengan kuasa paksi? Siapa pula join kuasa paksi? Ini adalah orang-orang ataupun negara-negara yang menyertai kuasa paksi. Okey, kita ada yang pertama Jerman Nazi. Kenapa saya letak Jerman Nazi, tak Jerman je? Sebab Jerman ini dikuasai oleh fahaman Nazi yang kita belajar tadi. Okey, fahaman Nazi.
Okey, yang kedua, Jerman ini berkawan baik dengan Itali fascism. Kita tahu tadi ada dua fahaman kan, Nazi dengan fascism, dan dua fahaman ini memang orang kata bersekutu antara satu sama lain. Jadi Jerman dengan Itali ini memang geng. Okey, dalam Perang Dunia Kedua di bawah kuasa paksi. Dan siapa pula yang ketiga? Yes, yang ketiga ini adalah satunya negara yang tidak terdapat di barat tapi dia boleh join Perang Dunia Kedua, iaitu Jepun. Kalau kamu tengok dekat situ, Jepun boleh join Perang Dunia Kedua. Kenapa tiba-tiba Jepun dia boleh join Perang Dunia Kedua? Kalau kamu belajar mengenai bagaimana nasionalisme berlaku dekat Jepun, Jepun ini pada zaman dahulu dia sama macam negara-negara Asia yang lain. Sama macam tanah Melayu, sama macam Vietnam, Belanda, sama. Tapi apa yang membezakannya adalah pemikiran masyarakat Jepun apabila semasa penjajahan barat di negara-negara Asia Tenggara, Jepun ini telah mula bangkit. Okey, dia mula bangkit, dia sedar. Okey, kalau dia tidak bangkit, okey, dia tidak sedar, okey, mungkin negara dia akan dijajah oleh barat. Jadi apa yang Jepun cuba buat? Jepun cuba meniru. Okey, cuba meniru apa yang dilakukan oleh kuasa-kuasa barat. Okey, apa yang dilakukan dalam bidang ekonomi, bidang perindustrian dan sebagainya, dia cuba tiru, menjadikan barat itu sebagai model kepada negara mereka. Jadi mereka mula mencapai kemajuan, mula orang kata mengajar masyarakat di Jepun itu untuk mula mencapai kemajuan, buat mesin, buat senjata dan sebagainya. Okey, jadi tahap kemajuan Jepun makin lama makin tinggi, makin meningkat. Jadi bila mereka dah mula sama level dengan barat, di situlah di mana mereka mula rasakan bahawa diri mereka sama kuat dengan negara-negara barat. Jadi mereka merasakan tidak menjadi masalah ataupun kenapa mereka tidak boleh menjajah, sebab mereka dah sama hebat, dah sama macam negara barat. Jadi situlah Jepun mula melakukan penjajahan. Mula bangkit. Okey, mula bangkit untuk menjajah, dan di situlah Jepun merasakan kalau dia nak kuatkan lagi kuasa dia kena join kuasa paksi dalam Perang Dunia Kedua. Okey. So ini adalah dua kuasa yang bertanggungjawab dalam mencetuskan Perang Dunia Kedua. Okey, tolong ingat kat sini ya. Okey, so seterusnya kita akan tengok. So ini adalah dalam peta dunia, bagaimana bentuk ataupun bagaimana negara-negara apa saja yang join kuasa bersekutu dan negara-negara apa saja yang join kuasa paksi. Kita tengok kat situ, kuasa paksi adalah yang berwarna merah, iaitu yang pertama Jerman Nazi, Itali fascism, yang kalau kamu tengok dekat tengah-tengah ni, merah bawah ini adalah Jerman Nazi dan Itali fascism. Okey, mula kecil je, tapi sebabkan dia dah berjaya meluaskan kuasa mereka hingga menjadi besar macam ni. Okey, dia mula menjajah negara-negara barat dekat lain. Nanti saya akan terangkan. Okey, so kita ada Jepun. Ini adalah Jepun Jepun, dan Jepun juga telah mula menjajah negara-negara di Asia Tenggara. Okey, itu menyebabkan adanya tanah jajahan Jepun dekat sini. Itu adalah kuasa-kuasa yang berwarna merah ataupun kuasa paksi. Siapa pula yang join kuasa bersekutu? Kita tengok dekat situ, kita ada Perancis, kita ada British, kita ada Amerika Syarikat, dan juga kita ada USSR. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok dalam peta ni, sebenarnya ada negara-negara kecil yang lain yang join Perang Dunia Kedua. Tapi ini adalah negara-negara yang paling penting, yang paling memberi kesan terhadap Perang Dunia Kedua. Okey, dapat dekat situ ya. Okey, so ini adalah negara-negara yang terlibat. Okey, so ini adalah pengakhiran bahagian yang pertama. Okey, saya akan sambung lagi mengenai Perang Dunia Kedua ini. Okey, kita masih berbaki dua perkara. Perkara ketiga iaitu kronologi peristiwa, dan juga perkara keempat iaitu kesan perang. Okey, jangan lupa untuk
lihat video yang kedua di bahagian yang kedua, sebab video ni ada sambungan kepada bahagian yang kedua. Di bahagian kedua nanti di bahagian yang kedua saya akan terangkan mengenai kronologi peristiwa dan juga apa kesan perang dunia kedua terhadap dunia dan juga terhadap negara-negara yang join perang dunia kedua. Okey, sampai di situ saja video saya pada hari ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik, dan jangan lupa saya sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, bye.